Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel serta para peserta yang dihormati sekalian. Sedikit makluman, program akan bermula tidak lama lagi. Bagi peserta yang masih belum mendaftar, pendaftaran masih boleh dilakukan menerusi link yang pihak kami telah sediakan. Dan link kehadiran bagi tujuan e-sijil akan dipaparkan pada akhir program nanti. Diminta peserta untuk unmute atau tulis di ruangan komen jika ada apa-apa pertanyaan dan semua diminta membuka kamera pada akhir program nanti. Tapi jika ada yang sudah on kamera sepanjang program adalah lebih baik. Terima kasih. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana pada petang ini kita dapat bertemu dalam program seperti ini secara virtual. Tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memulakan majlis, eloklah jika kita bersama-sama menadah tangan untuk keberkatan majlis. Dan dijemput saudara Alif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan program pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik daripadamu. Kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, kekuatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bukakanlah pintu hati kami serta lapangkanlah dada-dada kami agar kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan kempen ini mendapat keredaan dan hidayah daripadamu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah, untuk menimba ilmu, bertukar-tukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran dan yang bermanfaat, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Fattahu Ya Alim, Kau kurniakanlah kekuatan kepada kami yang hadir di dalam majlis ilmu pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kemakrufan dan juga kebaikan. Dan kami memohon perlindungan darimu, Ya Allah, daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat yang lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan agar ia dapat menjadi asbab kepada kebaikan yang dapat dilakukan dalam mengejarkan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami memohon agar Engkau dapat memakbulkan segala doa-doa kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serahkan kembali pada Tuan Moderator. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Saudara Alif atas bacaan doa sebentar tadi. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke program kami. Saya Irdawati Saukin sebagai moderator Anda pada hari ini mewakili pihak program ini mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian dalam program Eksplorasi Kerjaya. Eloklah saya memperkenalkan terlebih dahulu tiga ahli panel kita pada hari ini, yaitu Encik Iqmal yang segak bergaya sebagai panel pertama, nampak Ayu berbaju kurung Ci Ayuni sebagai panel kedua, dan panel terakhir kita nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, yaitu Cik Mizan. Diharapkan agar para peserta memberi tumpuan dalam program ini agar kita semua tidaklah pulang dengan tangan kosong. Terdapat tiga topik utama yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Program kita pada petang ini adalah untuk berkongsi beberapa perihal kerjaya. Pekerjaan merupakan sesuatu yang diusahakan secara berterusan untuk mendapatkan wang. Kerjaya pula bermaksud perkembangan dan kemajuan seseorang dari segi pekerjaan. Kerjaya selalunya merujuk kepada jawatan tetap dan berjaya menjadikan seseorang itu mencari nafkah hidup dan menyara kehidupan. So, hadirin sekalian, sudahkah Anda merancang pekerjaan dan kerjaya Anda selepas ini? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita bersama-sama menonton sebuah video pendek sebelum panel kita yang pertama mengambil alih program. Majlis mempersilakan.
Dipersilakan panel pertama kita untuk mengambil alih majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudari sekalian. Macam mana? Semua sihat? Sebelum tu, kamu semua dengar tak suara saya? Kalau dengar, cuba hantar emoji sikit ataupun komen ke apa ke. Hantar sikit nak tengok. Dengar tak? Jelas tak? Okey, terima kasih semua. Jadi sebelum tu saya nak minta maaf lah kalau ada kesilapan teknikal daripada pihak kami sendiri sebab line kat sini tak pun nak elok, jadi kami minta maaf daripada awal. Okey, setelah kita melihat video dia tadi, apa pendapat anda semua tentang kalau kita gagal untuk memilih kejayaan yang betul ataupun salah untuk pilih kejayaan? Apa pendapat para peserta semua? Cuba bagi pendapat sikit. Nak tengok. Yes. Sekejap Dr. Jasmine, ada apa-apa soalan ke? Okey. Saya teruskan. Okey. Jika kita dapat lihat daripada video tersebut, kita dapat tengok yang bila kita tak dapat nak pilih kejayaan dengan betul, kita akan sangat memberi impak kepada diri kita, terutama sekali kepada keluarga, masyarakat dan juga paling besar sekali bila kita dapat lihat tadi kepada negara. Jadi melalui program yang kita buat pada malam ini, saya dan juga kumpulan kami akan cuba membantu untuk mengeksplorasi kejayaan yang anda minat, apa yang anda inginkan. Contohlah kalau anda semua sebelum masuk program ni dah tahu kan macam mana nak pilih kejayaan, apa yang kita nak pilih, apa yang kita minat. Jadi melalui program ni insya-Allah kami akan bantu. Kalau tak banyak pun sekurang-kurangnya sikitlah ilmu yang saudara-saudari semua boleh dapat daripada program malam ni, insya-Allah kami akan sedia membantu. Jadi untuk task saya pada hari ini ataupun apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini, saya akan sampaikan mengenai kesan sekiranya kita tiada kejayaan ataupun kesan sekiranya kita salah pilih kejayaan, okey? Okey, kesan yang pertama adalah pengangguran akan meningkat. Okey, jika kita dapat lihat daripada tahun ke tahun, pengangguran memang semakin meningkatlah dari masa ke semasa ataupun mengikut negara juga memang pengangguran semakin meningkat sebab penduduk pun makin banyak, lagi satu taraf hidup pun sekarang pun makin tinggi, jadi pengangguran memang akan meningkatlah dari satu tahap ke satu tahap. Jadi dekat sini saya akan kongsikan sedikit fakta. Fakta ni bukan saya yang buat, okey, tapi menurut pakar ekonomi, okey, menurut pakar ekonomi, sesebuah negara mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang telah menunjukkan bahawa negara tersebut telah mencapai guna tenaga penuh. Jadi bila kita sesebuah negara tu dia kurang daripada pengangguran 4%, jadi ini saya tidak langsung akan menyebabkan sesebuah negara tu telah mencapai guna tenaga penuh. Jadi ini saya sampaikan di sini bahawa kadar pengangguran tu memang sangat-sangat memberi kesan kepada negara, terutama sekali melalui sektor ekonomi lah. Jadi selain daripada itu, mereka yang salah pilih kerjaya juga akan terlibat dalam pengangguran sebab mereka akan sering berhenti kerja ataupun jika kerja yang mereka pilih tu tak sesuai dengan bidang yang mereka nak. Contoh, saya bagi contoh, okey. Kalau saya ni minat dengan polis, tapi ibu bapa saya suruh saya jadi askar, okey. Lepas saya masuk askar tu, saya macam tak minat. Bila saya tak minat, saya macam buat perangai ataupun buat macam memberontak lah kan. Bila saya memberontak, saya akan berhenti jadi askar. Lepas tu saya masuk ke bidang lain pula, saya tak minat, saya berhenti. Macam itu. Itu pun boleh menyebabkan kepada pengangguran juga sebab kita tak ada satu kerja yang tetap, okey, ataupun kita tak dapat apa yang kita inginkan di dalam kerjaya kita. Kesan yang kedua adalah menambahkan kadar kemiskinan. Pengangguran yang tinggi kadarnya akan meningkatkan kadar kemiskinan dalam negara. Selain itu, yang ini memang sangat memberi kesan ya, terutama sekali kepada kerajaan sebab kerajaan terpaksa untuk merancang beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ini saya tidak langsung akan menjelaskan usaha kerajaan untuk membangunkan sesebuah negara. Jadi bila pengangguran meningkat, kadar kemiskinan pun secara automatik akan meningkat. Jadi
kerajaan akan mengeluarkan bajet ataupun mengeluarkan satu dana yang besar untuk kita mengurangkan kemiskinan. Jadi secara tidak langsungnya sektor-sektor lain macam sektor ekonomi, sektor sukan, perindustrian, dia orang akan kurangkan bajet untuk sektor tu dan dia orang akan tambahkan bajet untuk sektor memulihkan baliklah kemiskinan, sebab bila sektor lain tu berkurang, jadi susahlah untuk negara kita membangun ataupun susah untuk kita sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk terus maju. Jadi saya berharap dekat sini supaya saudara-saudari semua dapatlah memilih kejayaan dengan betul ataupun dapat memilih kejayaan itu mengikut kesesuaian ataupun mengikut minat saudara dan saudari semua, sebab memang benda tu salah satu benda yang penting lah. Sebab bagi saya kejayaan ni memang sangat penting, sebab kejayaan tu memang betul-betul orang cakap sebagai penentu hidup kita. Kira kalau kita tak ada kejayaan, memang secara automatik hidup kita memang akan orang cakap tak stabil lah, sebab macam nak kahwin pun payah kan, nak buat rumah tangga pun payah. Memang orang cakap memang payah. Jadi saya berharap sangat saudara dan saudari mampu untuk memilih kejayaan tu dengan betul dan juga tepat. Okey, kita pergi kepada yang ketiga adalah gejala sosial akan meningkat. Okey. Jadi saya nak saudara-saudari semua fokus, okey, sebab bagi saya gejala sosial ni memang orang cakap semakin meningkat dari hari ke hari dan juga semakin orang cakap membimbangkanlah, sebab gejala sosial dalam kalangan mahasiswa ataupun dalam kalangan lewat remaja macam kami ni memang semakin meningkat daripada hari ke hari. Jadi saya berharap sangat supaya saudara dan saudari semua dapat take note perkara ni, sebab bila gejala sosial akan automatik akan meningkat jika berlaku pengangguran. Akibat dari masalah kewangan yang dihadapi, maka penganggur sanggup untuk melakukan kegiatan seperti merompak, membunuh dan juga sebagainya untuk memperoleh wang. Jadi saya memang orang cakap memang sangat-sangat perlulah supaya kita lebih orang cakap supaya kita lebih memfokus kepada gejala sosial, sebab bila kita tak mampu untuk mencari kerja, kita secara automatik akan membuat gejala-gejala sosial lah, macam jenayah apa semua. Yang lebih teruk sekali bila jika kita terus macam merompak ke kan, ataupun lebih teruk sekali bila kita mengambil dadah lah. Saya berharap sangat agar gejala sosial ni dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Jadi yang keempat adalah tekanan jiwa. Siswa yang menganggur akan menghadapi masalah tekanan jiwa dalam kehidupan yang diberi oleh ahli keluarga dan masyarakat, dan ini secara langsung akan menyebabkan siswa tiada keyakinan diri. Maka mereka berpendapat bahawa masyarakat akan memandang rendah terhadap mereka dan seterusnya berasa rendah diri. Okey, contoh kan, yang ni simple lah untuk saya cakap. Contoh kalau saya tak ada kerja, memang confirm saya akan orang cakap memang confirm saya akan didesak oleh keluarga saya macam, bila nak saya kerja, takkan sampai bila nak macam ni kan. Okay. Secara automatik saya pun macam serabut lah macam ni kan. Rasa macam biar aku tak nak cari kerja pun macam kenapa kan, tapi bila dah keluarga hari-hari macam cakap bila saya kerja sampai bila buat macam ni, macam gitu, memang secara automatik kita macam akan tertekan lah, kita memang akan tertekan. Selain itu masyarakat juga memang diorang akan pandang negatif kita, sebab macam kemarin tak ada kerja, tantang mesti dia yang buat mencuri baru-baru ni, tantang mesti dia mempak baru-baru ni, macam gitu. Memang orang cakap memang akan ada lah pandangan negatif, terutama sekali daripada masyarakat sekeliling kita. Jadi bila kita dah ada tekanan jiwa, memang secara automatik kita akan rasa rendah diri dengan diri kita. Contoh kan, bila kita dah rasa macam stres apa semua, bila kita apply contohlah mohon askar ke polis kan, kita akan cakap dekat diri kita, kita akan rasa macam agak-agak dapat tak aku ni jadi askar polis ni, sebab orang cakap aku macam tak guna cikgu saja, macam gitu. Memang rasa rendah diri lah. Jadi bila rendah diri tu macam-macam penyakit akan datang, macam ataupun depression, depression apa semua. Memang benda tu memang orang cakap memang sangat-sangat membimbangkan lah. Jadi saya berharap sangat kepada anda semua supaya pilih kejayaan dengan betul dan tepat. Dan seterusnya adalah dapatkan tenaga kerja. Siswa yang mempunyai masalah mencari pekerjaan akan menyebabkan tenaga kerja semakin berlambak. Hal ini kerana tenaga mereka tidak digunakan untuk bekerja. Dia akan merugikan kerajaan kerana negara kekurangan tenaga kerja yang produktif. Okey. Bila kita sebagai lewat remaja, memang tenaga kita ni memang sangat-sangat diperlukan, terutama sekali oleh negara, sebab tenaga kita masih lagi produktif. Okey. Tenaga kita masih lagi produktif. Sebab kita masih lagi muda, takkanlah kita nak suruh orang-orang golongan kerja macam lewat-lewat usia tu macam kerja dekat tempat-tempat macam kilang ke kan, macam
kilang ke apa lah. Jadi macam takkan kita nak suruh orang-orang macam tu kan. Jadi saya memang berharap sangat supaya mana mahasiswa ataupun mahasiswazah yang masuk program ni yang masih lagi mencari kerja ataupun masih lagi tak tahu nak cari kerja macam mana, saya berharap sangat supaya kamu semua lebih tenang dan juga bersabar sebab insyaAllah melalui program ni kami akan bantu daripada semasa ke semasa. Jadi sekian saja daripada saya. Saya berharap sangat supaya kamu semua lebih cakap lebih open minded tentang kerjaya masing-masing dan juga jangan terlalu memilih kerja sebab zaman sekarang ni kerja sangat-sangatlah payah, saya sangatlah sukar. Jadi saya berharap kamu semua dapat lebih lebih open minded lebih terbuka dalam pemilihan kerjaya. Sekian saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wah, topik yang mampu memberi kesedaran kita kepada kita semua ya. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran topik yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama telah menyatakan betapa pentingnya kita sebagai bakal graduan untuk memikirkan masa depan kita, terutamanya aspek kerjaya. Okey, baik, kita menjemput pula panel kedua kita untuk mengambil alih program ini. Dipersilakan Cik Yuni. Okey, terima kasih buat moderator kita yang cantik malam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar? Harap-harap semua sihat lah. Okey, saya Suhairi Aini binti Aznam, merupakan pelajar kaunseling tahun 2 dan juga merupakan panel yang kedua lah pada malam ni. Dan saya sebagai panel, saya akan mengulaskan ataupun mengupaskan lah mengenai topik untuk membuat resume lah, tips-tips untuk buat resume yang terbaik. Bila kita bercakap soal kerja, soal untuk memasuki bidang kerjaya, ianya sangat berkait rapat lah dengan resume. Okey, untuk first kali korang kena tahulah apa itu resume. Saya yakin hadirin sekalian ni dah tahu dah apa itu resume dan mungkin ada juga yang tidak tahu resume tu apa. Mungkin ada yang tertanya resume tu gula-gula ke, spesies haiwan ke, macam mana kan? Okey, baiklah, saya akan menerangkan satu persatu. Resume ni merupakan satu kenyataan yang disusun padat bagi memberitahulah secara ringkas mengenai seseorang. Tapi resume ni bukanlah orang kata macam biodata kan, biodata kan kita pun memberitahu secara lanjut lah mengenai diri kita. Tapi resume tak macam tu, resume ni dia sangat ringkas tapi padat. Okey, resume ni orang katalah satu medium bagi membolehkan sesebuah majikan ataupun pihak tertentu untuk mengetahui mengenai seseorang. Maknanya dalam resume nanti kita akan masukkanlah kelebihan kita, kejayaan yang kita miliki dalam resume tu. Okey. Okey, tujuan asal resume dibuat adalah untuk melayakkan seseorang itu ditemuduga. Maknanya untuk kita memasuki bidang kerjaya sudah tentu ada sesi temuduga kan. Sebelum kita dipanggil untuk temuduga tu, kita semestinya perlu menghantar resume lah. Kita perlu hantar resume kepada majikan ataupun pihak tertentu dan diorang akan menilai lah, akan nilai kita, akan nilai kelebihan yang kita ada. Sebab tu saya tekankan tadi bahawa dalam resume kita tu kita perlu masukkan elemen kelebihan yang kita ada, skill yang kita ada, lepas tu kejayaan yang kita miliki. Sebab majikan ni dia akan pilih seseorang yang ada skill-skill yang tertentu lah untuk memasuki bidang kerja tu. Okay. Kalau kita hantar resume yang menepati citarasa majikan kita, yang menarik minat dia untuk panggil kita untuk ditemuduga, okey, yang tu kita panggil resume yang terbaik lah. Okey, saya ni sebenarnya merupakan pelajar lepasan diploma dalam jurusan pengurusan sumber manusia ataupun lebih sinonim lagi dengan panggilan HR lah, iaitu Human Resource. Dan kami dari dulu dilatihlah untuk buat resume dan saya pasti bukan saya seorang je, tapi anda semua pun pernah kan buat resume. Kalau yang bergelar pelajar macam kami ni untuk memohon jawatan seperti EXCO, untuk masuk majlis tertinggi pelajar, kita dikehendaki untuk buat resume lah. Jadi pihak tertentu tu akan pilih kita untuk jadi EXCO berdasarkan kelebihan yang kita ada lah. Kalau kita sama juga dalam bidang pekerjaan, contohnya untuk memasuki bidang accounting, kita perlulah ada basic ataupun ada kelulusan, ada sejarah akademik mengenai accounting ke ataupun financial ke, macam tu lah. Okay. Sebelum tu, saya akan terangkanlah curriculum vitae ataupun CV dengan resume.
ianya nampak sama tapi berbeza sebab CV dengan resume ni bentuknya seakan-akan sama sebab orang kata kalau resume ni bentuk dia sangat ringkas dan padat, lepas tu hanya menyenaraikan kelebihan-kelebihan yang kita ada. Sama juga dengan curriculum vitae. Tapi ramai yang salah anggap. Dia orang kata curriculum vitae ni sama dengan resume tapi sebenarnya tak. Okey, resume ni dia lebih berfokus kepada pekerjaan dan juga pendidikan. Manakala kalau CV ataupun curriculum vitae ni dia lebih memberi penekanan kepada penghargaan jawatan, prestasi dan sebagainya lah. Di samping dimasukkan juga pendidikan dan pekerjaan tu. Tapi resume ni orang kata berbeza lah dengan CV. Okay. Saya harap boleh jelas lah. Kalau macam tak jelas ke apa, korang boleh tanyalah, boleh state soalan dekat ruangan chat. InsyaAllah nanti kalau ada masa ke apa, saya akan jawab. Okay. Jomlah kita explore punca-punca resume ditolak sebab bukan saya seorang lah kot, ramai yang dapat berita bahawa resume ni pernah ditolak dan saya pun pernah ada pengalaman resume ditolak. Waktu tu saya nak masuk kerja bidang apa? Yang ni, perniagaan kosmetik. Tak tahulah sebab apa ditolak, mungkin tak kena dengan muka ke macam mana kan. Okay. Jom kita explore lah punca-punca resume ditolak. First kali, puncanya adalah tidak menyenaraikan kemahiran yang dimiliki. Sebab tu saya kata tadi, untuk buat resume yang terbaik ni kita perlu senaraikanlah skill-skill yang kita ada. Macam kita boleh multitasking lah. Macam kita boleh buat 2 kerja dalam satu masa ke, kita state je dalam tu. Yang seterusnya, resume ni terlalu panjang. Seperti mana yang saya cakap tadi, resume ni sangatlah ringkas tetapi padat. Resume ni tak perlu panjang-panjang macam karangan ke, tak perlu panjang-panjang macam surat wasiat ke. Dia hanya sehelai hingga ke 2 helai kertas je. Dalam paling banyak pun saya pernah jumpa 2 page je lah. 2 pages je. Okay. Lepas tu, seterusnya, punca resume ditolak adalah tak profesional dalam menghasilkan resume. Maknanya kita buat resume tu cincai-cincai je. Kita bubuh gambar, corak-corak binatang ke, gambar-gambar tengkorak ke kan. Sebab tu kita kena profesional lah buat resume. Lagipun sekarang ni kan dah ada template kan, template untuk buat resume. Kita boleh guna Canva, ataupun dekat laptop sekarang ni dah ada dah tempat untuk buat resume. Kita tinggal orang kata isi je yang mana perlu tu. Seterusnya, punca resume ditolak adalah penggunaan font yang tak sesuai. Maknanya kalau kita tulis nama kita guna font Bradley, lepas tu kelayakan tu kita tulis guna font Berlin ke. Tak boleh lah macam tu. Kita kena selaraskan lah, kita kena guna font yang formal. Maknanya kalau dari start daripada nama sampailah akademik ke, sampailah kepada orang kata sejarah pendidikan kan. Kita guna font Times New Roman ataupun Arial 12 contohnya. Kita kena selaraskan lah sampai bawah. Tak boleh lah yang tu saiz 15, yang ni 16 tak boleh lah. Kita kena selaraskan lah. Okay. Kalau dah tahu punca-punca resume ditolak, okay, marilah kita improve cara untuk buat resume supaya jadi resume yang terbaik dan yang majikan boleh pilih lah kita untuk ditemu juga. Okay, antara tips untuk buat resume yang terbaik, yang first kali adalah kita perlu gunakan font ataupun size yang sesuai. Maknanya seperti yang seperti yang saya cakap tadi, kalau daripada nama sampai ke akhir resume yang kita buat tu, kita guna font markernya sampai ke habis lah kita kena guna font tu. Okay. Ni contoh-contoh kesalahan dalam resume tadi. Okay, next. Okay. Yang seterusnya, tips untuk buat resume yang terbaik ialah ayat tu tidak terlalu panjang ataupun tak terlalu rapat lah macam belangkas yang hidup segan mati tak mahu tu. Okay, apa orang kata resume ni kena ringkas je tapi padat. Sebab kalau macam saya tak suka membaca. Saya tak boleh tengok tulisan yang banyak-banyak, saya suka yang simple-simple je. Mungkin majikan ke siapa pun mungkin macam tu lah. Suka benda yang simple. Okay. Yang seterusnya adalah kita perlu hasilkan resume yang ringkas dan padat
dan senaraikan maklumat yang memudahkan majikan untuk berhubung. Maknanya kalau nombor telefon tu, letak je nombor telefon kita. Jangan pula kita pergi bubuh bahasa kiasan ke, kita pergi buat pantun 2 kerat. Makna salam perkenalan buat majikan ke, jangan. Sebab kita tak tahu mood seseorang tu. Macam contoh kalau majikan kita tu tengah bad mood, lepas tu dia baca resume kita. Time dia bad mood. Kalau kita hantar resume dengan tulisan yang panjang-panjang, maka mood dia tu lagi swing lah, lagi bad mood. Last dia tak pilih untuk tunggu duga. Dia campak je resume kita dalam tong sampah. Sebab tu kita kena buat resume yang terbaik lah. Saya harap dengan perkongsian saya tadi tu, saya dah ceritakan punca-punca resume yang ditolak. Lepas tu saya dah bagi tips untuk buat resume yang terbaik. Okey, macam mana pula? Sekejap, ada soalan. Macam mana pula dengan penggunaan bahasa dalam resume? Lebih prefer BI atau BM? Okey, yang ni kita refer kepada company lah. Kalau company tu company yang orang kata majikan tu daripada orang overseas lah, kita perlu hantar resume tu dalam BI. Kalau company kita ni yang Malaysia punya, kita prefer ni lah, BM punya. Kalau macam kita student ni, biasalah BM lah kan. Okey, cakap mana tadi? Okay, saya harap dengan perkongsian saya tu dapat, kalau nak masuk pengalaman kerja as a volunteer ke, boleh ke? Boleh sebab sebelum ni sama-sama. Okay, sebab sebelum ni saya ada terbaca lah ni resume. Sebab sebelum ni saya pun pernah bekerja dekat biasa-biasa je, tempat biasa-biasa. Tapi saya ada baca lah juga resume. Diorang senaraikan lah ataupun letak juga pengalaman kerja sebagai sukarelawan. Ada. Sebab tadi saya dah bagi tahu bahawa kita perlu senaraikan lah kemahiran ataupun pengalaman kerja yang kita pernah buat. Okay, setakat itulah saja perkongsian saya pada malam ini. Saya harap korang semua boleh ambil manfaat lah, walaupun saya cakap ni macam laju ke, dalam keadaan berdebar ke, tapi saya harap korang boleh ambil input lah, sebab saya dah cerita punca-punca resume ditolak dan juga cara untuk buat resume yang terbaik. Saya harap bergunalah untuk kita semua di masa depan. Terima kasih. Okey, terima kasih atas sebuah perkongsian yang sangat menarik daripada panel kedua kita yang berkaitan dengan tips membuat resume yang baik. Di sini ada soalan, tapi mungkin panel kedua kita akan jawab di sesi Q&A nantilah. Okey, sekali lagi saya ingatkan agar para peserta menumpukan perhatian kerana topik kita pada malam ini sangat bermanfaat ya untuk semua. Okey, baik, seterusnya kita teruskan. Kita mempersilakan panel terakhir kita. Silakan Cik Mizan. Okay, terima kasih Cik Moderator kita. Okay, untuk bahagian saya pula ialah saya nak menerangkan tentang cara kita mengenali personality kita, melalui ujian Riaset. Okay. Saya tak tahulah sebelum ni awak pernah dengar atau tak ujian Riaset ni. Kalau tak pernah dengar, nanti saya akan terangkan, dan kalau dah pernah dengar, bolehlah dengar sekali lagi. Okey, ujian Riaset ni sebenarnya diperkenalkan oleh John L. Holland dari Amerika. Okey, menurut John L. Holland, perkataan tersebutlah, huruf dari perkataan tu sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri yang melibatkan personaliti kita dan berkait juga dengan kejayaan yang kita ceburi nanti. Okey, Riaset ni ialah pecahan huruf bagi perkataan realistik, sosial dan artistik. Dan ada 3 lagi perkataan yang lain. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Sebenarnya Riaset ni kita nak mengetahuilah kita ni jenis orang yang bersifat mana satu. Adakah kita ni orang yang berhuruf A ke, E ke, S ke, gitu. Okey, saya akan menerangkan untuk huruf pertama bagi perkataan Riaset ialah realistik, iaitu huruf R. Cara kita nak tahulah, kenali orang yang berhuruf R ni, mereka ni suka bekerja menggunakan kemahiran. Macam banyak menggunakan pergerakan tangan lah untuk pekerjaan yang dilakukan tu. Mereka ni juga mempunyai kemahiran dalam bahagian teknikal dan mekanikal. Contoh pekerjaan bagi seseorang yang bersifat realistik ni ialah tukang kayu, juru elektrik, petani, ahli bomba, mekanik dan sebagainya. Okey, kemudian ialah huruf I, iaitu penyelidik. Penyelidik ni kerja dia juga ke arah teknikal.
Tapi cara kita nak kenali orang yang bersifat huruf I ni sebenarnya mereka ni seorang yang jenis intelektual, pandai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematik dan juga saintifik. Mereka ni tergolong daripada programmer, doktor gigi, doktor, ahli ekonomi, jurutera dan lain-lain lagi yang berkaitan lah dengan rasa macam hampir sama lah dengan pekerjaan ni. Okey. Huruf ketiga iaitu huruf A iaitu artistik. Kalau orang yang bersifat artistik ni, mereka tu suka buat kerja macam berlainan setiap hari. Contoh, dia ni jenis tak suka buat kerja yang sama setiap hari lah dalam hidup mereka. Macam kalau hari ni buat benda ni, esok buat benda lain. Dan orang yang jenis artistik ni, dia jenis berkreativiti. Lepas tu berseni, lepas tu dia suka guna imajinasi dia untuk membuat sesuatu pekerjaan yang dia lakukan. Okey, mereka ni sebenarnya terdiri daripada perakiraan fashion, penulis, arkitek, juga gambar, perakiraan grafik dan pekerjaan yang hampir sama jugalah dengan pekerjaan yang lain tu. Okay, next ialah huruf S. Sekejap je. Okay, next ialah huruf S. Okay, mereka yang bersifat huruf S ni macam kita senang lah nak tahu dia macam mana sebab dia ni suka jenis mencari pekerjaan yang dapat boleh berhubung, berinteraksi, macam boleh deal lah dengan sesiapa sahaja. Dia ni juga suka membantu orang dan merawat serta juga melatih. Mereka ni individu yang bersifat S ni jenis suka buat kerja kebajikan dan dia selesa lah dengan kerja yang dia lakukan tu. Okay, mereka ni daripada kaunselor, jururawat, peguam, guru, jurulatih dan lain lagi. Okay, berikutnya ialah keusahawanan ataupun perkataan lain iaitu enterprising iaitu huruf E. Sabar sekejap. Okay, orang yang bila kita sebut je keusahawanan ni macam kita dah boleh agak kerjaya mana. Sebabnya ciri-ciri individu yang bersifat huruf E ni dia suka bekerja dengan manusia. Memanglah semua orang suka bekerja dengan manusia. Tapi dia suka berhubung lah dengan manusia, lepas tu berinteraksi. Sebab apa saya kata mereka ni suka bekerja dengan manusia dan berinteraksi? Sebabnya mereka ni mahir dalam memanipulasikan seseorang tu. Macam apa kata? Pandai tarik lah. Tarik daya perhatian seorang tu. Okay. Kelebihan orang bersifat E ni juga, mereka ni suka mengarah orang, mengurus serta memimpin seorang tu. Kalau tengok daripada orang bersifat E ni, dia lebih macam ke arah menjadi seorang ketua lah. Okay. Kalau ada yang tertanya, apa beza enterprising dengan social? Sebab dia mungkin ada orang nampak tak hampir sama ke. Sebenarnya beza dua ni, beza dia kita tengok daripada minat mereka. Macam social tadi lebih ke arah macam menolong seseorang tu. Kalau enterprising ni macam dia lebih kepada macam niaga, mempromosikan jualan mereka. Contoh pekerjaan ni ialah ahli perniagaan, eksekutif kewangan, pengurus pembelian, ejen hartanah dan pengurus jualan. Okey, akhir sekali ialah huruf C iaitu conversational. Orang yang bersifat conversational ni mereka suka bekerja menggunakan data dan nombor. Mereka ni juga suka buat kerja dengan teliti dan detail. Dan orang yang bersifat huruf C ni dia jenis aku. Lepas tu kalau tugas yang diberikan, kalau tugas yang dilakukan tu, pekerjaan yang dilakukan tu jenis teratur dan berulanglah pekerjaan yang dia buat tu. Mereka ni terdiri daripada jururawat bank, accountant, pengawal pemasukan data, ejen insurans, setiausaha dan sebagainya. Okey, itu merupakan penerangan saya lah apa itu ujian aset. Mungkin awak boleh tengoklah dalam diri awak tu yang mana satu sifat awak ni, yang mana satu adakah huruf A ke, R ke, I ke, dan mungkin dengan personality tersebut dapat mencenderungkan awak untuk menceburi bidang kerjaya yang ada. Okey. Sebenarnya penting jugalah ujian riaset ni sebab kita nak tahu sifat kita ni cenderung dengan pekerjaan atau kerjaya yang mana satu. Okey, kita ada satu lagi untuk mengenali personality kita melalui warna. Okey. Warna ni kita ada 4 je warna, tak banyak. Jadi mungkin dalam 4 warna ni mungkin awak ada minat pada salah satu ke. Okey, saya terangkan untuk warna pertama lah. Okey, warna pertama iaitu warna putih. Warna putih ni dia melambangkan sifat seseorang tu jenis peka dengan suasana, bijak dalam membaca situasi, macam mampu menjadi perancang dah dalam pelbagai bidang. Mereka ni juga mempunyai sifat berkeyakinan tinggi lah. Lepas tu jenis
berpotensi menaikkan semangat orang lain. Lepas tu dia ni juga layak menjadi ketua sebab dia mempunyai karisma tersendiri. Okay, seterusnya ialah warna merah jambu. Okay, biasanya warna merah jambu ni peminat warna ni ramai perempuan. Okay, mereka ni jenis orang yang perian dan berfikiran terbuka, dan dia juga jenis memahami perasaan orang lain dan rasional lah dalam membuat sesuatu keputusan. Mereka yang minat warna ni sebenarnya ada gaya tersendiri, jenis yang matang dan seorang yang pemurah. Tapi saya tak tahulah, takut ada juga yang lelaki minat warna merah jambu. Minat masing-masing. Okey, kemudian ialah warna hijau. Warna hijau ni mereka yang suka berfikir, ada ingatan yang tinggi. Lepas tu dia juga bijak lah dalam membuat analisa, merakut objektif sesuatu kat kerja yang mereka lakukan. Macam sebelum melakukan sesuatu benda tu, dia plan dulu benda yang dia nak buat tu. Lepas tu dia ni juga mudah bergaul dengan sesiapa saja walaupun orang tu dia tak kenal. Lepas tu dia juga seorang pemurah dan mudahlah untuk ingati orang yang tak pernah dia kenal tu. Dan saya rasa warna ni hampir samalah dengan seorang kawan saya ni sebab dia minat warna hijau dan ciri-ciri tu hampir sama juga dengan dia. Okey, untuk warna yang terakhir ialah warna biru. Bila warna biru, nampaklah warna tu warna yang menenangkan. Bagi saya warna menenangkan lah. Okey, orang yang suka warna biru ni dia seorang agresif, berpandangan jauh. Okey, dia sebenarnya juga mempunyai keterampilan yang kemas dan bergaya. Mungkin ada dalam kalangan awak ni minat warna ni. Dan inilah sifat seseorang yang suka minat warna ni. Lepas tu dia juga mempunyai cita-cita yang tinggi dan dia dapat, mungkin dia ni cenderung juga untuk menjadi seorang pemimpin sebab dia seorang yang tegas dan cekal. Dan orang yang minat warna biru ni jenis suka aktiviti sukan dan kerja berat. Okey, itu sajalah daripada saya cara nak mengenali personaliti kita melalui ujian Liases dan warna. Okey, untuk ujian cara nak mengenali personaliti kita melalui ujian warna ni hanyalah tambahan daripada saya, daripada info yang saya dapat, yang saya dapatlah. Okey, setakat itu sajalah perkongsian daripada saya dan saya serahkan kepada moderator kita untuk meneruskan program ini. Terima kasih. Wah, kita terpesona dengan penyampaian topik yang luar biasa ya daripada panel ketiga kita. Kalau tadi panel ketiga ada menyatakan tentang personality melalui warna tu, saya rasa saya macam kadang-kadang biru tapi kadang-kadang hijau, kadang-kadang merah jambu juga, tak tahulah. Okey, mungkin sebab dia memang banyak kadang-kadang ya. Terima kasih Cik Mizan. Okey, kita teruskan pula dengan slot Q&A kita. Dipersilakan jika ada siapa-siapa yang mempunyai persoalan, sila ajukan kepada panel-panel kita. Boleh on mic atau tulis di ruangan komen. Dan mungkin panel kita yang kedua tu bolehlah menjawab soalan daripada peserta kita. Terdapat 2 soalan tadi, saya nampak di ruang komen. Dipersilakan panel kedua untuk menjawab persoalan tersebut. Okey, terima kasih moderator. Yang atas-atas tadi Yudi dah jawab dah kan. Muhammad Khairul Anwar bin Zaid. Yang manakah lebih prefer antara resume moden atau old punya like basic resume black and white tu? Okay, memandangkan zaman kita dah zaman teknologi, zaman moden kan. Jadi kita lebih prefer kepada yang moden punya lah. Sebab kalau moden punya ni orang kata design dia tu lawa-lawa lah. Resume tu akan menarik pihak majikan tu untuk baca. Bila kita buat black and white ni kita rasa macam baca surat ni lah, surat formal biasa kan, jadi kurang berminat lah kan. Jadi prefer model lah. Sama juga konsep kalau kita nakkan seseorang kita kena buat sehabis baik, kita kena menarik minat dia, sama lah dengan resume kita kena buat cantik-cantik lah. Okay, harap-harap menjawab lah. Anwar Hakimi Nazri, comel nama dia. Teringat pula member saya Hakimi Belun. Okay. Tu member masa sekolah lah, sekolah menengah dulu. Kita panggil dia Hakimi Belun. Yang ni Hakimi Nazri. Okay. Who are the right person we need to use as references? Yang ni kena orang yang profesional lah. Macam kita nak buat reference tu, kita kena perlukan rujukan selain daripada family kita lah. Macam like college professor, macam professor kita ataupun co-workers. Co-workers tu orang kata atau lebih dikenali sebagai rakan sekerja lah, sebab dia orang ni boleh tahu personality kita macam mana, kelebihan kita apa. Jadi kalau majikan tu call orang tu, orang yang dirujuk tu, orang yang boleh dirujuk tu, jadi dia boleh ceritakan lah
apa kelebihan kita, apa skill-skill yang kita ada macam tu. Yang ni Amirah Nasrun. Pada pengetahuan saya seorang hakim itu biasanya dekat references dia akan letak orang yang betul-betul kenal. Betul. Orang yang betul-betul kenal tingkah laku kita, kenal tabiat kita macam mana. Macam kalau kat tempat kerja, co-workers lah, rakan sekerja kita lah lebih kenal diri kita tu macam mana. Jadi wajarlah kita letak rakan sekerja kita tu sebagai references dalam resume. Okay. Ada lagi ke? Okay, itu sahaja. Terima kasih. Selain daripada normal input yang kita patut letak dalam resume like nama kerja, ada S, apa lagi yang sepatutnya kita letak sebagai selain daripada itu kita boleh letak macam sejarah akademik kita. Kita sekolah rendah kat mana, kita apa? Kita sambung study kat mana. Maknanya pengalaman-pengalaman dari segi akademik pun kita kena letak. Sebab nanti kita nak mohon kerja contohnya dalam bidang accounting. Majikan kita tengok latar belakang akademik kita lah. Macam budak ni ada diploma in accounting. Sorry. Lepas tu kalau nak mohon kerja sebagai bank, pekerja bank lah contohnya. Lepas tu dia akan tengok lah ada diploma in banking ke apa. Jadi selain daripada tu, kita kena letak lah benda-benda tu untuk nampak menarik, untuk menarik minat majikan kita tu untuk pilih kita dan melayakkan kita untuk ditemuruga. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Cik Ayuni atas jawapan yang begitu baik dan diharapkan agar para peserta. Oh, ada lagi kan? Okey. Sila panel 1 untuk menjawab persoalan. Okay, saya akan jawab soalan yang diajukan oleh Lira. Pada pendapat panel 1, patut ke rakyat berkhidmat dalam sektor government ataupun kerajaan menyumbang tenaga kepada negara walaupun gaji yang dibayar tidak berbaloi bagi setengah sektor dengan ekonomi sekarang yang semakin buruk. Okey, jadi Cik Kira tanya pendapat. Okey, pada pendapat saya memang kalau saya sendiri memang saya akan pilih bekerja kat sektor kerajaan lah, sebab walaupun gaji yang dibayar tak berbaloi dengan apa yang kerja saya buat, tapi bila bekerja kat sektor kerajaan macam-macam faedah yang kita dapat. Satu, kita dapat macam kesihatan tu percuma. Lepas tu satu lagi memang kita pun kalau anak-anak kita pun kalau nak menyambung pelajaran pun ada beasiswa yang tertentu. Memang banyak kelebihan kalau kita bekerja di bawah kerajaan walaupun gaji yang dibayar tak berbaloi. Itu pada pendapat saya. Tapi kalau contoh member saya pun ramai juga kerja di sektor swasta, sebab bagi diorang walaupun diorang tak dapat keistimewaan seperti kerja di bawah government ataupun kerajaan, tapi diorang cakap diorang enjoy sebab diorang kata kerja yang diorang buat tu sangat memberi, orang cakap diorang punya keyakinan dapat membina diorang punya keselesaan. Jadi bila kita dah enjoy sesuatu benda tu, kita akan rasa macam kerja kita berbaloi lah walaupun kerja kita tu berat. Macam itu. Jadi apa yang saya dapat katakan di sini ikut atas keselesaan ataupun ikut atas pilihan masing-masing. Sebab bagi saya dua-dua pun ada orang cakap kelebihan. Bekerja di sektor swasta maupun bekerja di sektor kerajaan. Itu saja. Saya harap terjawablah apa yang soalan yang disampaikan oleh Irah ni. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada panel pertama dan panel kedua kita bagi jawapan tersebut, dan diharapkan jawapan diorang tu mampu menjawab segala persoalan yang hadirin sekalian tertanya-tanya lah. Okey, ada tak apa-apa lagi soalan? Jika tiada, kita teruskan dengan slot yang ditunggu-tunggu. Okey, bagi pemenang hadiah misteri terdapat tiga orang yang akan bertuah, iaitu melalui lucky draw lah. Siapakah peserta yang bertuah pada malam ini? Mari kita mulakan. So good luck. Okey, Saudara Alif, boleh mulakan? Okey, baik. Siapakah peserta bertuah kita yang pertama pada malam ini? 1, 2, 3. Nur Aina Alisha. Okey, tolong catat
nama pemenang yang nombor pertama? Tahniah Nur Aina Alisha. Oke, kita masih ada 2 peluang lagi. Jangan leave dulu. Oke, siapakah pemenang kita yang siapakah peserta bertuah kita yang kedua? 1, 2, 3. Pemenangnya ialah ya, Elisa Jonis. Ada tak Elisa Jonis? Kejap. Nur Aina Alisha ada tak? Boleh cakap hadir? Respon. On mic. Hadir. Semangat ya. Oke, Elisa Jonis hadir tak? Boleh tak unmute? Unmute. Hadir. Oke, nampak pemalu ya dari suaranya. Oke, peluang yang terakhir. Siapakah peserta yang bertuah? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, Shirlyn. Tahniah Shirlyn. Shirlyn ada tak? Boleh on mic? Kalau tak, kita bagi kepada... Ada. Oh, takut. Oke. So, nampaknya kita telah pun mendapat 3 pemenang. Yang lain tuh yang tidak berpeluang menjadi peserta yang bertuah, minta maaf, jangan sedih-sedih. Nanti mungkin bukan rezeki korang lah. Oke, nampaknya kita telah pun mendapat 3 pemenang. So, nanti pihak kami akan hubungi Anda lepas ini, oke? Sedar tak sedar, kita sudah pun sampai ke penghujung program kita pada malam ini dan saya berharap program ini sedikit sebanyak mampu membantu dan memberi panduan kerjaya kepada hadirin semualah, sebab panel kita sebentar tadi telah berkongsi beberapa topik yang begitu penting, yang sangat menarik untuk kita semua para calon-calon graduan. Para peserta diminta untuk on-kan kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Sila on kamera. Dan wajib juga kepada para peserta yang bertuah ya, kalau tak kami cabut, kami berikan kepada orang lain. Oke, sila on-kan kamera masing-masing. Ahli teknikal, sila. Okey. Semua. 1, 2, 3. Okey. Lagi satu lagi. Senyum Iman. 2, 3. Mantap. Mas, senyum boleh sikit. Terima kasih. Oke, dah ke? Oke. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Maka berakhirlah sudah program kita pada malam ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel dan para peserta sekalian. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesilapan dalam program ini. Dan semoga berjumpa lagi di lain hari. Para peserta boleh mengisi kehadiran sekarangnya melalui link atau scan QR code sebelum meninggalkan program ini untuk mendapatkan e-sijil. Sekian, terima kasih. Thank you.